kita belum lagi debit sebab maklumat itu kita tidak tahu, kan? Jadi ini adalah antara sebab-sebab perbezaan baki antara buku tunai dan penyata bank. Okey, kita tengok B pula. Pembayaran oleh pihak bank bagi pihak pelanggan. Ya. Okey, iaitu pihak bank mengeluarkan duit kita, ya, bagi tujuan pembayaran tertentu. Okey, tengok keterangannya. Pihak bank akan mendebitkan penyata bank. Mendebitkan penyata bank tu maknanya mengeluarkan duit daripada bank kita, ya, bagi setiap pembayaran yang berlaku. Tetapi peniaga tidak mengetahui pembayaran tersebut. Maka tiada catatan direkod di buku tunai. Kesannya baki penyata bank akan terkurang nilai berbanding dengan baki di buku tunai. Antara pembayaran tersebut ialah bayaran buku cek. Okey, jadi kalau kita guna akaun semasa, ya, maka kita mengguna buku cek. Jadi buku cek itu dia ada bayaran dia, ya. Bukanlah mahal sangat, ya. Tapi kena bayarlah. Jadi kalau kita diberi buku cek yang baru, maka automatik pihak bank akan menolak jumlah wang dalam akaun kita. Jadi dia akan debit akaun kita. Tapi adakah kita kredit buku tunai? Tak, ya, sebab kita belum tahu, kan? Okey, yang kedua. Perintah sedia ada seperti bayaran insurans atau yuran kelab. Yang ini ialah kita yang telah bagi arahan kepada pihak bank untuk memotong wang dalam akaun kita pada setiap bulan, ya. Contohnya untuk bayaran insurans ataupun yuran kelab. Jadi automatik setiap bulan pihak bank akan mendebitkan akaun kita, iaitu mengeluarkan wang daripada akaun kita bagi bayaran insurans atau yuran kelab. Jadi adakah kita sudah kredit buku tunai? So belum lagi, kan, sebab kita tak tahu maklumat ini. Okey, yang ketiganya ialah charge perkhidmatan bank. Jadi ada charge-charge tertentu, ya. Contohnya setiap kali kita membuat bayaran dengan cek, pihak bank akan mengenakan charge, ya, sedikit charge, ya, atau bayaran. Jadi pihak bank akan automatik mendebitkan buku tunai, mendebitkan akaun kita, ya, iaitu mengeluarkan wang akaun kita sebagai charge perkhidmatan ini. Tapi adakah kita dah kredit buku tunai? Belum. Okey, baik. Yang ketiga, faedah atas overdraft. Okey, jadi overdraft ni kita kena faham dia adalah sejenis pinjaman, ya, yang kita buat dengan pihak bank, ya, iaitu kita keluarkan wang melebihi daripada jumlah wang yang kita ada dalam akaun. Jadi kemudahan overdraft ini akan dikenakan bayaran faedah. Jadi pihak bank automatik akan mendebitkan mendebitkan akaun kita, ya, mengeluarkan wang akaun kita, ya, kerana perlu bayar faedah overdraft ini. Jadi adakah kita dah kredit buku tunai? Belum, ya. Jadi ini adalah sebab-sebab juga yang menyebabkan perbezaan baki antara buku tunai dan penyata bank. Okey, C, cek tak laku atau cek tak layan. Apa maksudnya? Okey, cek yang didepositkan oleh pelanggan dipulang semula oleh pihak bank atas sebab-sebab tertentu. Pihak bank akan mendebitkan amount cek tersebut di penyata bank, tapi tiada catatan dibuat di buku tunai sehingga peniaga mendapat notis dari pihak bank berkenaan dengan cek tak laku tersebut. Kesannya baki penyata bank terkurang nilai berbanding dengan baki di buku tunai. Okey, contoh kat sinilah, ya. Kita terima cek daripada Muhaimin ni 700. Tapi kita tak tahu rupanya cek yang diberi oleh Muhaimin ni cek tak layan.
Ya, kita dah catat dah dekat sini kan. Kita dah tambah dekat buku tunai. Okey, 15 hari bulan. Kita dapat cek daripada Muhaimin 700. Kemudian kita hantarlah kepada bank cek tersebut untuk dimasukkan ke akaun kita kan. Tapi sesuatu yang terjadi ialah pihak bank mendapati cek tersebut cek tak layan. Ya. Apa sebab cek tak layan? Pertama mungkin sudah terlebih tarikh ataupun baki wang dalam akaun Muhaimin ni tak sampai pun 700. Mana boleh kan? Baki dia ada 500 tapi dia keluar cek 700. Tak boleh lah kan? Ataupun tanda tangan Muhaimin ni tak sama dengan tanda tangan spesimen dia kan? Ataupun ada beberapa kesilapan lagi lah. Contohnya jumlah tulis 700 tapi perkataan dia tulis 7,000. Jadi ataupun kesilapan ejaan tak terang, tulisan tak jelas. Ada berbagai sebab lah ya menyebabkan cek tersebut cek tak layan. Okey, jadi kesannya tadi bila berlaku cek tak layan atau cek tak laku, kita dah catat dekat sebelah debit buku tunai. Jadi kita dah tambah kan. Tapi pihak bank pula dia akan mendebitkan dekat penyata bank. Maknanya dia tolak jumlah 700 tu dalam penyata bank. Jadi kita tak tahu. Jadi itulah menyebabkan perbezaan baki antara buku tunai dan penyata bank. Okey, ini contohnya cek tak laku disebabkan kesilapan angka dan perkataan. Contoh kan dia tulis 10,000 sahaja. Tulis 10,000 tapi kat sini tulis 11,000. Okey. Okey. Seterusnya tengok kesan kesilapan catatan di buku tunai. Okey. Kesan yang pertama, situasinya. Jika amount terlebih catat di sebelah debit buku tunai, maknanya jumlah duit yang masuk di buku tunai itu sudah terlebih daripada sepatutnya. Maka baki buku tunai lebih besar daripada baki penyata bank. Jadi tindakan yang kita perlu buat ialah kredit di buku tunai. Okey, berapa yang lebih tu ya? Kita tolaklah yang sepatutnya. Tolak ikut maklumat daripada penyata bank tu. Maka kita kredit buku tunai. Kurangkan di buku tunai. Okey. Jadi perkara ini penting ya semasa kita nak menyediakan penyata penyesuaian bank. Kita kena faham yang ini ya. Okey, situasi yang kedua, amount terkurang catat di sebelah debit buku tunai. Okey, katalah sepatutnya amount tu 7,000. Tapi kita catat 700 saja. Jadi kesannya baki buku tunai lebih kecil berbanding dengan baki penyata bank. Jadi tindakannya debit buku tunai. Kita tambah balik. Berapa yang terkurang tadi kita tambah balik dekat buku tunai. Okey, situasi yang ketiga, amount terlebih catat di sebelah kredit buku tunai. Kesannya baki buku tunai, ya, kalau terlebih catat di sebelah kredit, maknanya kita dah catat lebih besar lah amountnya berbanding dengan jumlah yang kita bayar ya. Okey, jadi baki buku tunai lebih kecil berbanding dengan baki penyata bank. Jadi tindakan kita debit di buku tunai. Okey. Berapa yang terlebih tadi tu kita masuk balik ya, kita debit di buku tunai. Okey, situasi yang ketiga, amount terkurang catat di sebelah kredit buku tunai. Okey, kesannya ialah baki buku tunai lebih besar daripada baki penyata bank. Jadi kita kena tindakan dia kita kena kredit di buku tunai. Jadi berapa amount yang terkurang tadi? Maka kita kreditkan di buku tunai.
Okey, baik. Okey, baiklah pelajar. Jadi untuk video ini hanya setakat ini. Nanti saya sambung lagi pada muka surat 78 dalam video yang seterusnya. Baik, awak fahamkan dulu apa yang cikgu terangkan dan tonton berulang kali sekiranya awak masih tak faham. Okey, selamat belajar.